Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya dari seorang admin dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp Mistik Seram ke? Ini nama grup WhatsApp dia lah. Dan kisah ini dikongsikan oleh Ara, salah seorang admin daripada grup WhatsApp Mistik Seram ke. Okey, di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum. Sekadar berkongsi cerita, seram atau tak, harap dapat terimalah. Kisah bermula bila hari pertama aku lapor diri sebagai polis bantuan di sebuah ladang. Aku ditempatkan di sebuah rumah bersama 3 orang pekerja Indonesia. Pada mulanya rasa asing juga duduk dengan orang Indonesia ni. Tapi selepas minggu dah kenal sikit-sikit tentang mereka, alhamdulillah rasa okeylah berkawan dengan mereka. Setelah beberapa hari mengenal selok-belok ladang, aku mula ditempatkan di sebuah pos yang agak jauh dari orang. Aku bertugas 1 orang di pos tu. Dan kebetulan hari tu aku shift malam. Memang pengalaman pertama aku kerja seorang malam tu lah. Aku ni memang seorang yang penakut. Dan bermulalah kisah salam perkenalan pada malam itu. Waktu tu, seingat aku, dalam pukul 10 malam. Shift malam bermula pada 7 malam hingga 7 pagi. 12 jam bekerja. Dan sedang aku scroll Facebook, tiba-tiba aku rasakan seakan-akan ada orang lain berada di belakang aku. Aku kuatkan semangat toleh ke belakang. Tapi tiada sesiapa di belakang aku. Kepala mula fikir yang bukan-bukan. Tiba-tiba ada satu lembaga melintas di depan pintu pos. Aku cuba lagi abaikan. Tapi dalam masa yang sama, aku mesej kawan-kawan satu rumah, minta 1 atau 2 orang temankan aku dekat pos. Kurang-kurang hilanglah rasa takut aku ni. Malangnya, masing-masing dah tidur. Maklumlah, diorang kerja potong buah sawit, jadi perlu rehat yang cukup. Mulalah perasaan ni bercampur. Nak lari, nak buat-buat berani, nak marah pun ada. Macam-macam lah difikirkan. Kalau difikirkan kerja ni, kalau bukan kerja, memang dah awal-awal aku lari. Dalam ketakutan masa tu, aku buka surah-surah dalam handset. Gangguan pun senyap seketika. Tiba-tiba aku rasa seakan-akan diperhatikan. Bila aku toleh ke pohon pokok mempelam di tepi pos tu, aku lihat satu lembaga berambut panjang, berbaju putih. Masa tu aku dah tak boleh nak bergerak langsung. Rasa macam dari pinggang sampai hujung kaki aku ni dah tak rasa apa-apa. Hanya Allah je yang tahu apa perasaan aku masa tu. Aku nak ceritakan pun tak dapat aku nak gambarkan. Aku terus terduduk dekat kerusi tu tanpa gerak walau seinci. Punyalah aku takut masa tu. Pada tangan aku masih pegang handset lagi. Aku terus tak fikir panjang. Aku call in charge aku walaupun dah pukul 12 lebih. Dan aku pasti dia dah tidur. Tapi aku call sampai dia jawab. Alhamdulillah, aku dapat call in charge aku. Dan hanya dapat cakap minta tolong. Lebih kurang macam ni. Halo. Tolong. Aku tak boleh nak cakap apa-apa dah masa tu. Hanya korporal minta macam ni lah. Hanya korporal minta tolong. Macam tu. Hanya tu yang aku dapat. Aku ulang 2-3 kali lah. Sampai korporal aku tersentak tengah mamai tu. Bayangkanlah, incas aku letak call, aku masih lagi tak berganjak dari kerusi tu. Sebab aku masih tak rasa kaki aku nak berpijak ni.
Dalam masa menunggu incas aku ni datang, macam-macam yang aku kena. Suara mengilai, berlari, suara menangis, sampai aku pun terdiam dekat situ. Dalam hati ni, macam-macam surah aku baca, sampai doa makan pun aku hentam. Allahumma barik lana fi barzaqtana wa qina azabannar. Nasib tak kena makan je aku malam tu. Selepas beberapa minit tu, aku nampak lampu kereta dari jauh menuju ke pos. Dalam hati aku, Alhamdulillah, korporal aku sampai. Tapi bukan. Kereta tu berhenti tengah jalan. Tiba-tiba kereta tu bagi high beam 2-3 kali dan tekan horn banyak kali. Pon, pon, pon. Mungkin dia minta aku keluar dari pos atau bagi isyarat ada sesuatu dekat pos kawalan aku. Okeylah. Nanti aku sambung part yang kedua ya. Sebab sekarang ni aku tengah kerja. Ada rasa kurang menyenangkan masa tengah mengarang cerita ni. Okey. Minta maaf ada gangguan kejap tadi. Mungkin dia tahu aku tengah bercerita pasal dia atau kawan-kawan dia kot. Bulan-bulan Syawal ni pun nak datang kena sambat peti baru tahu. Okey, aku sambung ya. Masa kereta tu bagi high beam, aku makin pelik dengan kereta tu dan aku makin rasa takut. Tiba-tiba, korang tahu apa yang kereta tu buat? Dia U-turn tanpa belas kasihan dengan aku yang langsung tak boleh nak bergerak ni. Aku ingat dia nak lalu dekat pos. Selamatlah aku rasa. Tapi bukan. Dia pusing macam tu aje. Aku dah tak tahu nak buat apa masa tu. Cuma mampu baca apa yang patut dalam hati. Masa tu aku dah semakin lemah. Semakin aku rasa ketakutan. Pat rasa nak menangis bila ada sesuatu berjalan atas pos aku. Bunyi atap sangat kuat, macam orang hentak kaki. Aku terus tertunduk, takut sangat nak angkat muka. Sebab makhluk tu berlari betul-betul depan tingkap tempat aku menghadap tu. Memang hebatlah gangguan pada malam tu. Betul-betul salam perkenalan yang aku dapat. Dalam masa yang sama, bunyi menangis makin kuat. Aku sendiri dah mula sebab tanpa sebab. Macam orang kena histeria, menangis tiba-tiba dalam hati. Ya Allah, hantarlah bantuan secepat mungkin. Tiba-tiba, ada lagi satu kereta lalu. Dan perkara yang sama kereta tu buat. Berhenti kereta tengah jalan, bagi high beam, bunyi horn. Tapi yang selamat, kereta tu tak U-turn. Dia duduk tengah jalan. Alhamdulillah, masa kereta tu berhenti tengah jalan, gangguan mula perlahan dan terus senyap. Tapi aku masih tak lagi dapat rasa kaki aku nak berpijak ni. Aku cuba melambai dekat kereta yang berhenti tadi. Mungkin dia pun takut nak datang dekat. Dia nak cakap orang ke hantu ke yang lambai tu. Dalam masa yang sama, incas aku pun sampai. Dia datang dengan seorang pekerja Indonesia, Wak Pihir nama dia. Wak bawakan sebotol air mineral. Dan masa Wak tu turun dari kereta, dia terus azan sekuat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai aku meremang bulu roma dengar dia azan. Korporal terus datang dekat aku. Dan terus badan aku jadi panas nak demam. Mendadak suhu badan aku naik tiba-tiba. Wak Pihir ni cakap, jangan keluar dari pos lagi ya. Minta duduk diam. Jangan keluar. Walau apa pun terjadi dekat dia, yang aku dengar dia cakap bahasa Jawa tu lah. Kuat macam orang bergaduh. Aku pun tak reti nak tulis apa yang dia cakap tu. Selang beberapa minit, Wak Pihir ketuk pintu. Dia cakap, sudah pergi. Wak pun baca pada air mineral yang dia bawa tu. Dia sembuh-sembuh dekat aku. Masa tu, barulah aku dapat rasa kaki aku berpijak. Tapi aku masih lagi pelik. Kenapa kereta yang berhenti tadi masih tak bergerak? Aku cakap dengan korporal, kereta tu berhenti bagi high beam, bagi horn, tapi tak bergerak-gerak. Duduk situ je.
Kopral minta Wak Pihir pergi tengok orang dalam kereta tu. Rupa-rupanya orang dalam kereta tu langsung tak boleh bergerak juga, macam yang aku kena. Sebab dia nampak apa yang Wak Pihir lawan tu, benda tu lah satu lembaga berbulu besar. Dan satu lagi, Cik Ponti. Aku pun dihantar pulang, ganti dengan anggota lain. Sebab badan aku dah terlalu panas, Kopral bagi aku rehat. 3 hari aku demam. Angkara pengalaman pertama aku malam tu. Lepas aku baik demam tu, aku cuba tanya Wak Pihir apa yang ganggu malam tu dan kenapa dia ganggu teruk macam tu. Wak Pihir pun ceritalah yang dekat situ ada satu kubur orang asli, ada satu jalan tikus, aku panggil lah, orang tak lalu dah jalan tu. Tapi sebelum kejadian tu, aku pergi lalu jalan tu. Benda tu memang marah dekat aku lah, sebab aku lalu betul-betul atas kubur orang asli tu. Nak tahu apa jadi dekat orang yang dalam kereta yang U-turn dan yang stay dekat aku tu? Nanti aku sambung ya. Part yang ketiga. Hari dah malam, aku nak tidur dulu. Okeylah. Disebabkan aku tak boleh nak tidur dan atas permintaan ramai nak tahu apa yang jadi dengan 2 biji kereta tu, aku sambung part yang ketiga. Kereta 1 U-turn. Sebenarnya yang bawa kereta tu staf ladang tu juga. Disebabkan dia nampak lembaga putih atas atap pos yang aku jaga tu, dia terus pusing balik rumah mak dia. Lepas 1 minggu, dia baru dengar cerita yang malam tu aku sendiri ada dalam pos tu. Dan tiap kali lalu pos tu, dia teringat apa yang terjadi malam tu. Sampai dia tak berani nak lalu lewat malam lah kawasan tu. Kalau dah sampai jam 12 malam, dia akan balik rumah mak dia, tak jauh juga dari ladang tu. Kereta yang kedua berhenti. Okey, kereta yang kedua ni kesian juga dekat dia ni. Sebab apa yang terjadi malam tu, dia nampak semua. Dia cuba bagi high beam dengan harapan aku keluar duduk di tepi jalan tu, yang jalan dia nak lalu tu lah. Tapi aku tak keluar lah. Dia cuma nampak aku melambai-lambai aje dalam pos tu. Dan dia pun kena kacau juga dengan Cik Pon tu. Bila ada yang berdiri sebelah kereta dia, dia sendiri baca ayat-ayat pendinding. Sebab dia pun tak boleh gerak macam yang aku kena. Sampailah Wak Pihir datang, tolong halau benda tu, barulah dia boleh bergerak. Itulah cerita pengalaman dari aku. Okey, terima kasih kepada saudari Ara daripada admin grup WhatsApp Mistik Seram Ke. Okey. Baiklah saudara, kita akan sambung kisah yang menarik pada malam esok. Bye bye.